what I expect from my mother now is to always be there with me, especially when I'm at this age. I'm making very important life decisions, so I constantly need suggestions, ideas. Even the smallest things, I need her to be around. So I think it's not enough. Some people might think that at this age, it's just enough to give us money and then just leave us alone. But it's not true. Masa memainkan peranan yang sangat penting. Walaupun bekerja, masa yang diluangkan walaupun sekejap sebenarnya sangat berharga bagi anak-anak. Contohnya, menggunakan masa makan malam untuk berbual dengan anak-anak, bertanyakan perihal pelajaran dan sebagainya. Tidak salah untuk para ibu mengambil inisiatif untuk berkongsi hal-hal ringan tentang kerja mereka dengan anak-anak. Tunjukkan juga kasih sayang dari segi fizikal seperti selalu memeluk anak dan sebagainya. Terima kasih Sazwani, terima kasih Nurul Farahidah atas pandangan anda tadi. Saya nak baca satu fax yang dihantar oleh Ibnu Alif daripada Ulu Berang, Terengganu sebelum saya terus bersama Profesor Dr. Saida. Cabaran kaum ibu alam 21 sangat besar berikutan perubahan pemikiran dalam masyarakat, khususnya golongan muda atau generasi Y dan Z. Lantaran itu, peranan mereka turut berubah sesuai dengan tuntutan dan keperluan zaman. Masalah sosial dan moral anak muda hari ini merupakan cabaran kepada kaum ibu, bahawa tugas hakiki mendidik anak tidak boleh dikorbankan semata-mata untuk mengejar kejayaan dalam dunia pekerjaan. Kaum ibu perlu memiliki dinamisme dan keupayaan untuk berhadapan dengan situasi ini dan mencari keseimbangannya antara kejayaan duniawi dan pembentukan sosial. Terima kasih Ibnu Alif daripada Ulu Berang, Terengganu. Okey, antara ciri-ciri utama generasi Y dan generasi Z ni Prof, antara yang dikatakan ialah mereka ni mereka nak bebas membuat keputusan. Tadi antara pandangan anak muda kita, Sazwani kata beliau lebih rela, lebih selesa kalau ibunya berada bersamanya sentiasa, walaupun sekecil-kecil benda. Tapi majoritinya generasi Y, generasi Z, generasi Y misalnya, mereka ni yang suka berani bersuara. Mereka nak sesuatu yang cepat, mereka yang nampak sesuatu yang real di depan mata mereka, sesuatu yang ada keterbukaan lah. Jadi bagaimana ibu bapa hari ini dapat menguasai, dapat menghargai, dapat melihat isu-isu yang kita bincang ini dengan sebaik mungkin, Prof? Ya, Nazri, sebenarnya anak-anak zaman sekarang ni, mereka itu telah mempunyai kesedaran bahawa mereka mempunyai hak seorang anak. Jadi apabila dia sedar cepat macam kita dulu lambat. Macam saya sedar lambat ni, tapi sekarang mungkin mereka banyak membaca, mereka melihat kartun dan mereka mengatakan dalam diri mereka bahawa mereka mempunyai hak untuk mendapatkan sesuatu dengan cepat. Contoh tadi misalnya kalau dapat 9A dia nak ni, kalau dapat 10A dia nak ni. Jadi kita sebagai seorang ibu dan bapa lah, kita perlu mengawal atau mempunyai kawalan. Kadang-kadang kita memberi kebebasan kepada mereka 100%, biar mereka mendapatkan hak. Maknanya kita beri apa yang dia nak, tak boleh. Atau kalau dia nak tengok televisyen depan orang tu, kita larang dia tengok TV, dia tak mau berhenti. Jadi sebenarnya kita perlu mengawal mereka. Tapi kawalan kita itu ada had. Kadang-kadang kawalan yang terlalu keras pun juga menyebabkan anak itu menjadi semakin degil. Kawalan yang terlalu lembut juga menjadikan anak-anak itu menjadi orang yang boleh pijak kepala ibu dan bapa mereka. Jadi bagaimana untuk mencantikkan situasi ini, keadaan ini, supaya anak-anak juga dapat memahami bahawa ibu bapa mereka ini tak hidup dalam zaman mereka, kan? Segala kebebasan yang mereka inginkan, segala hak yang mereka utarakan itu tidak wujud zaman ibu bapa mereka. Jadi bagaimana anak-anak ini dapat mengerti suasananya berbeza daripada ibu dulu dengan ibu hari ini. Okey, sebenarnya kalau dalam pendidikan ni, dia bermula daripada peringkat masa dia lepas lahir sehingga umur 5 tahun. Kalau dalam umur 5 tahun ke bawah tu, dia diberikan dengan tabiat-tabiat yang misalnya menghormati, cara dia melihat televisyen dan sebagainya, membuat perkara internet atau tidak net ni, maknanya dikawal. Jadi pada umur 5 tahun itu ada tabiat-tabiat yang perlu ditanam di dalam diri kanak-kanak. Sekiranya ibu bapa gagal berbuat demikian, bererti tabiat ini akan berlangsung sehingga mereka peringkat remaja. Okey Prof, kita ada seseorang di talian iaitu saudara Muhammad Zamri Muhammad, penulis buku motivasi. Assalamualaikum Encik Zamri. Waalaikumsalam.
Minta maaf lah, saya terpaksa cakap kuat sikit. Suara saya tak berapa elok malam ni. Okey. Generasi Y, generasi Z ni, mereka dikatakan terdedah dengan dunia maya, kan? Mereka lebih percaya kepada rakan sebaya, mereka lebih percaya kepada rakan-rakan di luar rumah itu, dan juga rakan-rakan yang mereka tidak pernah jumpa di alam maya seperti Facebook, di Friendster mereka, MySpace dan sebagainya. Jadi bagaimana ibu hari ini dapat memahami jiwa anak-anak ini, dalam masa yang sama anak-anak ini dapat memahami keadaan ibu mereka tidak sama zaman yang mereka alami pada zaman ibu mereka hidup. Okey, saya melihat kepada sekarang ni, kita sebut tentang aspirasi ibu generasi Y dan Z yang berkejaya untuk mendidik anak-anak ni, saya lebih katakan sebagai aspirasi ibu generasi Y dan Z menjadi inspirasi kepada anak-anak. Ya. Okey, bila kita sebut tentang inspirasi ni kerana kita ni sedang mengalihkan role model. Ya. Okey, sekarang ni kalau kita lihat mesej yang secara konsisten kita lihat di televisyen, di internet, di akhbar dan di majalah, adalah ikon-ikon yang bukan, yang selain daripada ibu atau ayah di rumah. Jadi seperti yang Nabi sebutlah bahawa persiapkan anak-anak kamu menghadapi zaman mereka. Maknanya sekarang ini kita melihat satu perubahan yang memang Nabi dah sebut dah 1400 tahun lalu, dah lama lah ni. Ya, maknanya perubahan pemikiran, perubahan cara hidup, perubahan membuat keputusan. Jadi kalau kita lihat di negara barat, katakan mereka mencipta alternatif jalan keluar, di mana sekarang ini kalau kita lihat keluarga berhadapan dengan konflik, iaitu konflik ekonomi keluarga dan konflik untuk membesarkan anak-anak dengan menjadikan diri mereka sebagai inspirasi kepada anak-anak. Ya, kalau kita lihat di Australia Barat, sekarang ini kita sebut sebagai SOHO, small office, home office. Ya, kalau bekerja di rumah, bekerja di rumah. Balik di US sudah ada 25 juta pekerja SOHO. Di UK sudah ada 2.2 juta. Australia 700,000, New Zealand 200,000. Apa signifikannya angka-angka ini sebenarnya? Jadi kita lihat apabila wujudnya konsep SOHO, small office, home office ini, ia sebenarnya satu konsep waktu kerja anjay memberi ruang kepada ibu bapa untuk lebih masa kepada anak-anak. Jadi kita nak membincangkan mengenai bagaimana anak-anak perlu memahami ibu bapa dan bagaimana ibu bapa perlu memahami anak-anak. Ia sangat bergantung kepada time frame. Sekerap mana interaksi antara anak dan keluarga itu dapat dihasilkan. Itu komunikasi yang berkualiti. Okey, itu yang pertama. Kalau kita lihat di konteks Malaysia sendiri. Kalau dalam zaman pendek kan, mungkin dalam 20 saat apa yang kita boleh lakukan lagi? Okey, pada saya ketika ini adalah dalam hikmah krisis ekonomi sekarang ini, selain daripada ibu bapa sendiri mencari alternatif, kita tidak menafikan bahawa kerajaan juga perlu berfikir apakah alternatif yang boleh ditawarkan kepada ibu bapa sekarang ini untuk membantu mempercepatkan proses menjadikan ibu bapa sebagai inspirasi kepada anak-anak. Memberi insentif-insentif tertentu misalnya, ya. Okey, terima kasih Saudara Zamri atas pandangan anda. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Okey, selepas kita lihat nanti Prof, saya akan terus pada Prof bagaimana kita nak dapatkan quality time tu, komunikasi untuk berkomunikasi dengan anak-anak. Kerana hari ini ibu bapa, terutamanya ibu pun semuanya bekerja. Mereka hantar anak-anak ke rumah babysitter lah, atau tinggalkan di rumah dengan maid ataupun pembantu rumah. Jadi bila lah masa nak bercakap, nak tengok dia punya homework ataupun kerja-kerja sekolah, ataupun nak tahulah social life dia dengan anak-anak ni. Jadi kita akan berhenti dulu. Jumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana.